Salam sejahtera adik-adik semua. Kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi sesi bercerita bersama Pustakawan. Hari ini saya Herman bergembira dapat berjumpa dengan adik-adik sekali lagi dengan sebuah buku baru yang diberi judul Kain Sarung Ajaib. Apa ajaibnya kain sarung ini? Mungkin nanti adik-adik akan tahu kisah yang ditulis oleh Kwek Hong Shin dan diterbitkan oleh Epigram. Sudah bersedia adik-adik? Baiklah, kita ikuti kisah ini. Begini kisahnya adik-adik, ya. Kisah tentang Nora, ya. Ibu Nora ada sehelai kain sarung batik yang diberikan kepadanya oleh datuk dan nenek. Nora suka corak bunga-bunga, daun dan bintik-bintik yang cantik pada kain itu. Cuba lihat, cantik kan adik-adik? Itulah dia kain sarung batik hadiah datuk dan neneknya. Pada suatu hari yang cerah dan indah, Nora memanggil ibunya. "Ibu, saya hendak pergi ke pantai dengan abang. Boleh tak?" "Baiklah," jawab ibunya. "Ambil kain sarung ini," kata ibu. Ibu menurunkan putra dan menanggalkan kain gendong bayi yang diikat pada badannya. Lihat tu kegunaan yang pertama, digunakan sebagai kain gendongan adik Nora. Ibu melilip kain sarung ini di kepala Nora. Dan ibu pun berkata, ini melindungi Nora nanti daripada sinaran matahari. Itulah fungsi kedua kain sarung. "Ayuh adik," adik berteriak. Nora melambai tangan kepada ibunya dan mengikuti abangnya dengan cepat. Kemana agaknya mereka akan pergi? Rupa-rupanya mereka pergi ke pantai. Di pantai, Adi dan Nora berlari ke arah bibir laut. Sejuknya. Rupa-rupanya mereka mandi di dalam laut. "Ada banyak lagi di sini." Adi mengusik Nora lalu menyimbah air ke arahnya. Berseronok mereka. Adi dan Nora basah kuyup badan mereka. "Mari keringkan badan," Nora berkata sambil menanggalkan kain sarung di kepalanya. Dia dan Adi menggunakan itu sebagai tuala. Itulah fungsi ketiga kain sarung mereka. Apa yang berlaku seterusnya? Setelah mengelap badan mereka, Adi menggantungkan kain sarung itu pada dahan-dahan pokok. Begini caranya. Mengapa pula dia lakukan begitu ya? "Kita boleh berteduh di bawah kain sarung ini," Adi berkata kepada adiknya. Angin laut bertiup. Mereka hendak terlelap apabila Nora ternampak beberapa orang kanak-kanak berlari ke arah mereka. Xiao Ming, Asha dan Fauzi adalah kawan-kawan mereka. Apa yang akan mereka lakukan dengan kawan-kawan mereka itu? Cubalah adik-adik teka. Mereka ingin bermain-main bersama-sama? Mungkin juga. Bijak tekaan adik ya. "Nora, awak di sini rupanya," Xiao Ming berkata. "Kami sedang mencari awak." Nak main si buta main cari-cari? Permainannya agak menarik tu ya. "Boleh, tapi kami perlukan penutup mata," Nora menjawab. Dia menarik kain dari pokok itu. "Kita ada kain ini." Yeay, semua orang berteriak dengan perasaan gembira. Nora pun segera menutup mata Asha dengan kain sarung itu. Adi menggunakan sebatang kayu untuk membuat satu bulatan di pasir. Mereka menjerit dan ketawa apabila Asha cuba menangkap mereka. Bolehkah Asha meneka siapa yang telah dia tangkap? Pastilah memerlukan beberapa percubaan. Apa yang mereka lakukan seterusnya adik-adik?
Mari kita main satu lagi permainan. Wow, banyak sangat permainan yang akan mereka lakukan ya. Fauzi memberikan cadangan. Dia mula memintal kain sarung itu seperti tali dengan satu simpulan di tengah-tengah. Ada simpulan ya di tengah-tengah ni adik ya. Mari tarik tali. Mari tarik tali. Main tarik tali bukan mari. Dibetulkan. Ya, Xiao Ming berteriak. Dia berpasangan dengan Nora, manakala Asha berpasangan dengan Fauzi. Adi membuat garisan tengah di pasir dan apa yang dilakukan? Ya, dia mengambil tempatnya sebagai pengadil pertandingan. Kedua-dua pasukan memegang hujung kain sarung itu dengan gairah sekali. Adi memberikan arahan, sedia, tarik. Dengan segera mereka menarik tali kain itu dengan sekuat hati mereka. Mereka mesti memastikan tiada seorang pun dalam pasukan mereka melepasi garisan tengah. Kedua-dua pasukan nampaknya sama kuat, sama hebat, sama handal. Siapakah yang menang pertandingan itu? Xiao Ming mengangkat sebelah tangannya untuk menepis seekor lalat. Fauzi dan Asha ternampak lalu menarik dengan kuat hingga menyebabkan Nora melepasi garisan tengah. Maka itu Adi pun mengumumkan Fauzi dan Asha yang menang. Hooray! Lain kali kita akan menang pula, jawab Xiao Ming berteriak. Semua orang tertawa gembira. Nah, apa yang berlaku seterusnya adik-adik? Kita lihat gambar ini. Ya, setelah mereka selesai bermain, ya, tiba masanya untuk mereka berehat, ya, untuk menikmati makanan snack. Adi membentangkan kain sarung, ya, di bawah pokok pongpong. Mereka duduk di atas kain dan Fauzi mengeluarkan satu bungkusan daun pisang dari bagnya. Ibu saya telah membuat kuih keria, katanya. Dengan pantas mereka mengambil sekeping kuih keria setiap seorang. Mereka makan kuih itu yang manis dan sedap sambil mendengar bunyi kicauan burung yang merdu di sana. Mereka pasti bergembira ya. Mereka pasti berseronok. Pasti sekali. Apa lagi yang berlaku? Saya sudah sampai masa untuk pulang. Adi memberitahu Nora setelah mereka habis makan. Nora mengambil kain itu dan mengikatnya di leher seperti sehelai apa tu? Sehelai mantel. Dalam perjalanan pulang ke kampung, mereka terdengar bunyi kucing mengiau dengan perlahan. Apa yang berlaku, Adi? Mereka memandang sekeliling. Di mana agaknya anak kucing itu? Tiba-tiba Asha berteriak, "Itu dia, itu dia, itu!" Mereka semua berpusing dan ternampak seekor anak kucing terjuntai di atas sebatang dahan pokok. Mereka berlari ya ke pokok itu. Adi ada satu cadangan. Dia menyuruh mereka memegang 4 penjuru kain sarung itu di bawah pokok. "Mari anak kucing," Adi memanggil dengan lembut. Anak kucing yang ketakutan itu teragak-agak ya beberapa minit sebelum melompat ke tengah-tengah kain tersebut. Hore! Mereka pun berteriak gembira. Sebaik saja anak kucing itu mendarat dengan selamat. Anak kucing itu berbunyi seolah-olah mengucapkan terima kasihlah kawan-kawan. Nah, mari anak kucing, Nora berkata, ikutlah kami. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakan mereka, Nora dan Adi pun berjalan pulang ke rumah mereka. Lihat buah rambutan ini, Nora berkata. Adi berkata, mari kita petik beberapa biji untuk abah dan ibu. Baik hati betul mereka ya, mengingat ayah dan ibu di rumah.
Adi berjingkit untuk mencapai buah rambutan merah itu. Nora pula membuka kain sarungnya dan meletakkan beberapa biji buah rambutan di atasnya. Kemudian dia mengikat penjuru kain yang bertentangan untuk dijadikan guntil. Lihat ya adik-adik. Begitulah guntil. Apa yang berlaku seterusnya? Kita saksikan. Ya adik-adik, setelah mereka tiba di rumah, mereka pun menjerit-jeritlah. Abah, ibu, kami sudah pulang. Nora berteriak apabila mereka sampai di rumah. Mari lihat apa yang kami bawa pulang. Dan. Wah, lihat tu. Nora membuka buntil. Abah tersenyum apabila dia melihat buah-buah rambutan itu. Masak ranum, pasti enak rasanya kan? Setelah Abah membilas kain sarung dan menyidangnya di tingkap, mereka sekeluarga duduk dan menikmati buah-buahan tersebut. Oh, mestilah seronok ya. Dan pada waktu malam itu, terasa amat dingin sekali ya. Jadi apa yang dilakukan ibu? Selamat malam sayang, ibu berbisik. Lihat itu ya. Dan apa yang ibu lakukan? Ibu menyelimutkan Nora dengan kain sarung itu dan mencium dahinya dengan lembut sekali. Itulah dia kisahnya adik-adik, kain sarung ajaib. Jadi bagaimana ya Nora tidur pada malam itu? Tidur dengan nyenyak kah ataupun tidur dengan gelisah? Pastinya Nora tidur dengan nyenyak sekali di bawah kain sarung ajaib itu. Dikelilingi bau adiknya Putra, sentuhan lembut bulu anak kucing dan rasa manis buah rambutan. Ya adik-adik, begitulah tadi kisah kain sarung ajaib yang baru saya sampaikan. Walaupun kisah ini sangat ringkas, tetapi ada satu pelajaran sangat penting untuk kita semua manfaatkan, iaitu sentiasa berfikiran kreatif. Ya, kita dapat menghasilkan banyak kegunaan hanya daripada satu objek saja ya. Tetapi sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin adik-adik bertemu dengan ibu bapa dan teruskan perbincangan tentang kepelbagaian fungsi kain sarung dalam masyarakat Melayu. Boleh tak lakukan untuk saya? Dan tuliskan fungsi-fungsi tersebut yang tidak dinyatakan di sini dalam ruangan komen nanti. Hingga bertemu pada sesi akan datang. Selamat tinggal.